Usaha Sarawak mendokumentasikan Masjid Al-Qadim, Masjid tertua di Sibu antara fokus bumi Kenyalang. Perinciannya bersama Vanessa Mering. V, silakan. Ya, sahih sejarah pembinaan seni bina dan kerja pemuliharaan Masjid Al-Qadim di Sibu didokumentasi dan dijadikan sebuah buku oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak. Buku yang dikarang dan diterbitkan dengan kerjasama Universiti Teknologi Sarawak UTS dilancarkan malam tadi di Masjid Al-Qadim Sibu. Meneruti Timbalan Menteri Pendidikan dan Inovasi Datuk Dr. Anwar Rapai, buku tersebut merupakan sebuah dokumentasi masjid yang pertama dilakukan oleh DBP Sarawak. Dedahnya, Kerajaan Sarawak telah meminta pihak DBP untuk melakukan dokumentasi sejarah masjid-masjid di Sarawak dan Masjid Al-Qadim dipilih sebagai masjid yang pertama untuk didokumentasikan. Dan saya ucap terima kasih kepada DBP kerana memilih Masjid Al-Qadim sebagai masjid pertama untuk menjalankan projek mendokumentasikan sejarah masjid-masjid di negeri Sarawak. Kita akan berbincang adakah ini digunakan secara wakaf ataupun dijual oleh kepada pengunjung-pengunjung di masjid ini. Saya rasa kalau dijual kepada pengunjung memang ramai yang akan mahu membeli. Datuk Dr. Anwar yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Dun Nangka ditemui media selepas melancarkan buku Masjid Al-Qadim Nadi Masyarakat Islam di Sibu. Ujarnya lagi sebanyak 200 naskah buku itu telah dicetak oleh DBP untuk cetakan pertama. 100 naskah akan diadakan di masjid, surau dan perpustakaan di sekolah-sekolah dalam kawasan Dun Nangka. Pada majlis sama, beliau turut melancarkan ruang membaca di Galeri Bangunan Lembaga Amanah Kebajikan Islam Sibu yang terletak bersebelahan dengan Masjid Al-Qadim. Penduduk kampung Kesindu Sebuyau bakal menikmati liputan rangkaian telekomunikasi dalam jangka masa yang terdekat. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Dun Sebuyau, Datuk Julaihi Narawi memberitahu menara telekomunikasi yang telah siap dibina di kampung tersebut akan memudahkan penduduk setempat menikmati liputan telekomunikasi yang lebih baik. Datuk Julaihi berkata demikian ketika mengadakan lawatan kerja ke tapak projek transformasi luar bandar RTP di daerah Sebuyau. Dalam pada itu, beliau juga memaklumkan projek RTP 2022 Dun Sebuyau di bawah seliaan Jabatan Kerja Raya JKR bahagian Semarahan adalah projek menaik taraf jalan raya bernilai RM150,000. Selain itu, katanya projek jalan sepanjang 300 meter di Kampung Kesindu Sebuyau bernilai RM200,000 dilaksanakan di bawah peruntukan Sistem Maklumat Rekod Jalan Raya Malaysia MARIS. Sementara itu, pada majlis perasmian Mesyuarat Agong Tahunan Persatuan Nelayan Kawasan PNK Sebuyau ke-43, Datuk Julaihi menyampaikan geran kepada Persatuan Nelayan Kawasan PNK Sebuyau bernilai RM30,000 bagi tahun 2023 sebagai bantuan untuk melaksanakan projek ekonomi dan program sosioekonomi ahli yang berdaftar. Beliau berkata geran tersebut bagi membantu pihak persatuan membangunkan masyarakat nelayan di daerah tersebut. Jelasnya, PNK Sebuyau telah banyak memberikan peluang kepada para nelayan khususnya untuk menerima manfaat dan kemudahan yang diberikan oleh kerajaan melalui Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM. Dengan penubuhan PNK akan dapat memajukan kepentingan ekonomi dan sosial ahlinya selain menjaga kebajikan dan kesejahteraan masyarakat nelayan setempat. Dalam majlis sama, Datuk Julaihi menyempurnakan penyampaian zakat asnaf bagi tahun 2023 kepada 48 penerima dan 10 pelajar cemerlang sijil pelajaran Malaysia SPM tahun 2019 hingga 2021 yang terdiri daripada anak golongan nelayan kawasan Sebuyau. Jalinan persefahaman di antara Zhengzhou, China dan Sibu diterjemahkan menerusi pameran fotografi berjudul Impressions of Zhengzhou City and Sibu City yang juga mengeratkan lagi hubungan persahabatan antara kedua-dua pihak. Pameran selama 2 hari tersebut berlangsung di Universiti Teknologi Sarawak UTS Sibu.
Pameran tersebut memaparkan keindahan Sungai Kuning dan bangunan tradisional di Bandar Zhengzhou, China Tengah serta pemandangan Batang Rajang dan suasana malam di Bandar Sibu. Menurut Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Datuk Seri Tiong King Sing, pameran itu menunjukkan hasil karya yang diterjemah melalui ciri-ciri unik menerusi seni fotografi. Jelasnya, pameran tersebut juga dalam mempromosikan keindahan dan keunikan yang terdapat di tempat tersebut selain membantu mempromosikan kawasan berkenaan sebagai destinasi pelancongan. Teks ucapan beliau disampaikan oleh Kapitan Wong Hua pada majlis pelancaran The Impression of Zhengzhou City and Cebu and Photography Exhibition 2023 di UTS Cebu. Pelancaran program tersebut di antara UTS dan perwakilan dari China dilakukan menerusi aplikasi Zoom. Satu kajian diaspora Malaysia di Brunei Darussalam bagi tahun 2023 diharap dapat membantu kerajaan dalam pelbagai aspek termasuk menambah baik pasaran buruh negara. Pengarah kanan Institut Maklumat dan Analisis Pasaran Buruh Ilmiah Jabatan Perangkaan Malaysia, Betty Hassan berkata, satu soal selidik akan dihebahkan dalam masa terdekat untuk mendapat responden mengenai kajian tersebut. Betty berkata platform yang disediakan oleh pihak RTM Sarawak amat bersesuaian untuk membantu mewar-warkan dan mempromosi mengenai kajian tersebut menerusi stesen-stesen radio dan TV yang ditawarkan oleh RTM. Jadi bagaimana kita nak mewar-warkan kajian ini supaya lebih ramai responden yang boleh menjawab dan kita akan dapat dengan lebih jelaslah dia punya petunjuk-petunjuk mereka tu berada di sana untuk tujuan apa dan sebagainya, dan dia akan memberi manfaat kepada kerajaan untuk membuat dasar berkenaan dengan bagaimana kita nak lihat pembangunan bakat tentang pewujudan peluang pekerjaan yang bersesuaian. Beliau berkata demikian selepas mengadakan pertemuan bersama pihak pengurusan RTM yang diketuai oleh Ketua Penolong Pengarah Kejuruteraan Radio RTM Sarawak, Azmi Ahmad, yang mewakili Pengarah Penyiaran Negeri Sarawak, Nasrul Hakim Muhammad Noh di Kuching. Tambahnya lagi, kajian diaspora rakyat Malaysia yang berada di negara jiran itu bagi mengetahui profil rakyat Malaysia yang berada di Brunei, bagi mengetahui tujuan seperti bekerja, berniaga, aktiviti sukarelawan, melanjutkan pelajaran ataupun mengikut pasangan untuk berada di Brunei. Kajian itu akan berakhir pada 31 Disember kelak. Kerajaan Sarawak telah memperuntukkan sebidang tanah kepada Persatuan Kebajikan Tionghoa Islam Sarawak untuk membina Pusat Kebudayaan Cina Muslim di Kuching. Menyatakan demikian, Presiden Persatuan tersebut, Murtadah Alau Abdullah, memberitahu lokasi bagi pembinaan Pusat Kebudayaan itu adalah terletak di Jalan Diplomatik Petrajaya, Kuching. Murtadah Lau menambah pembinaan pusat itu dijangka akan bermula 2 tahun lagi dan melibatkan kawasan seluas 0.6 hektar. Beliau bagaimanapun tidak menyatakan anggaran kos bagi projek tersebut memandangkan ia masih di peringkat kelulusan reka bentuk bangunan. Murtadah bercakap kepada pemberita selepas mengetuai rombongan persatuan itu mengadakan kunjungan hormat terhadap Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng di Komplek Dewan Undangan Negeri Petrajaya, Kuching. Kunjungan itu antara lain bagi menyampaikan penghargaan kepada Dato' Patinggi Abang Johari atas keprihatinan kerajaan negeri menyediakan tapak bagi pembinaan Pusat Kebudayaan Cina Muslim. Ini katanya sekaligus membuktikan walaupun mereka merupakan kumpulan minoriti namun tidak pernah dipinggirkan oleh kerajaan. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Sahih di Angkasa Puri. Silakan. Baik, Vi, terima kasih.